Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati YDP Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Syaza Nazwa binti Muhammad Hanafiah dan seluruh saf kepimpinan JKT Berkesam sesi 2020-2021 dan juga para hadirin penonton pada hari ini kan. Rabbi syrahli sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lisanku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Okay, insyaAllah hari ini kita akan teruskan tafakur lagi untuk kelas Fisirah. Untuk siri yang ke-24 insyaAllah 24. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung satu lagi tajuk besar dan juga tajuk penting lah dalam sirah ataupun sejarah umat Islam sendiri. Yang mana daripada peristiwa ni kita boleh ambil sangat banyak pengajaran dan juga ibrah serta hukum hakam yang ada dalam sirah ni kan. Itu tajuk yang tajuk yang sama-sama kita akan kongsi pada hari ini ialah Ghazwatul Khaybar, itu perang Khaybar. Boleh tengok kalau sama buku kan, muka surat 260. 260 kita dah masuk Al-Qasmu As-Sadis. Al-Qasmu As-Sadis bawah tajuk Ghazwatul Khaybar. Okay. Dan sebelum ni kita kalau Al-Qasmu As-Sadis ni, sebelum ni tajuknya berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah dan juga Bai'atul Ridwan lah. Perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, umat Islam dan juga orang-orang musyrikin Mekah, muslimin musyrikin Mekah dan juga muslimin orang-orang Islam lah. Okay, rentetan daripada peristiwa tu berlakulah peristiwa yang penting juga iaitu Ghazwatul Khaybar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, lupa satu pula. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami niat belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan memperingatkan, wa naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifada wal istifada, memberi faedah dan mendapatkan faedah, wal hasu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, wa du'a ilal huda wa dilala ala al khair, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatan kepadanya serta pahala daripadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, semoga berkatlah majlis ilmu kita pada hari ini. Okay, Ghazwatul Khaybar 206 muka surat 260. Okay. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في أواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة. وخيبر مدينة كبيرة ذات الحصون ومزارع تقع على بعد 100 ميل شمال مدينة جهة الشام. Okay. Kita tengok ada disediakan juga slide sekali. Okay. Ghazwah Khaybar ni selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah tadi yang disebutkan antara orang Islam dan juga orang musyrikin Mekah, berlaku peristiwa peperangan Khaybar, yang mana peristiwa ini berlaku pada akhir Muharram pada tahun ke-7 daripada Hijrah. Okay. Khaybar ni adalah satu tempat. Kalau tengok dalam slide tu ada disediakan sekali lah gambar macam mana kota Khaybar tu. Kalau Khaybar ni sebenarnya satu kota ataupun tempat orang Yahudi yang agak yang memang kuat sebab dalamnya ada banyak kubu. Okay, ada banyak kubu, ada dua bahagian kubu. Kubu-kubu besar dan juga kubu-kubu kecil orang-orang Yahudi kan. Okay, Khaybar ni adalah satu kota lah Madinah yang sangat besar dan luas, dan di dalamnya sangat banyak kubu yang didiami oleh orang-orang Yahudi sendirilah. Dan dia terletak 100 batu daripada utara Madinah. Okay, nak menuju ke Syam. Dan kalau tengok Khaybar ni ada dua bahagian kubu ya, seperti Anda cakap tadi. Bahagian kubu yang utama yang besar, dalamnya ada 5 kota, ada 5 kota lah. Maksudnya bahagian pertama ada 5 kota yang dalamnya ada kubu-kubu-kubu. Okey.
Bahagian pertama adalah kota Naim, kubu Naim. Yang kedua kota Sa'bun, yang ketiga kota Zubair, keempat kota Ubay dan yang kelima kota Nazir. Itu bahagian pertama. Dan bahagian kedua adalah kubu yang kecil sikit daripada yang pertama. Yang kubu bahagian pertama ni adalah kubu yang utama yang menjadi pertahanan orang-orang Yahudi. Dekat dalam kubu yang bahagian pertama ni lah orang-orang Yahudi letakkan orang-orang yang lemah, anak-anak, kanak-kanak dan juga isteri-isteri mereka serta hamba-hamba mereka lah kat kubu bahagian pertama. Okey, ada pun kubu bahagian kedua ada 3 kota, iaitu kota Qomus, kota Watih dan juga kota Salalim. Kota Al-Watih dan juga kota Salalim. Okey. Okey, seterusnya kita tengok perenggan yang kedua. Wa sababuha fi ma rawahu At-Tabari wa Ibnu Hisham wa Ibnu Sayyid wa Ibnu Sayyidun Nas ma 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawasul alladhi yatimmu baina Yahudi Khaybar wa qabilatu Ghatfan للإعداد لحرب يشنونها على المسلمين وكانت الإمدادات تتوجه من قبيلة غطفان إلى خيبر عن طريق واد بينهما يقال له الرجيع. Okay. Dan seterusnya perenggan yang kedua ni menceritakan kenapa punca ataupun kenapa sebab Rasulullah ni datang untuk menyerang Khaybar. Maksudnya kenapa Rasulullah ni nak menyerang Khaybar kan. Okay. Pertama, rentetan daripada peristiwa perang kita belajar sebelum ni, iaitu perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Yang mana kalau kita imbas balik ataupun kita tengok balik sirah berkaitan dengan perang Ahzab ataupun perang Khandaq ni, di mana orang-orang Yahudi juga orang musyrikin ni dia berpakat untuk menjatuhkan ataupun musnahkan Madinah ataupun menyerang orang Islam sendirian. Dan antara orang yang terlibat yang kuat juga adalah orang-orang Yahudi Khaybar ni. Okay. Dan dia mengajak juga kabilah Ghatfan untuk sama-sama mengkhianati. Sebenarnya mereka ni ada perjanjian dengan orang Islam kan. Iaitu perjanjian yang Rasulullah buat semasa ingin membina kota Madinah kan. Tapi mereka mungkiri janji. Ini adalah antara salah satu sebab utama Rasulullah datang untuk menyerang kota Khaybar. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini macam mana orang-orang Bani Ghatfan ataupun kabilah Ghatfan ni boleh tahu mereka ni datang untuk menghantar bantuan kepada orang Khaybar. Macam mana mereka boleh tahu perkara tersebut kan? Untuk peperangan Khaybar ni Rasulullah ni hanya bagi orang yang menyertai perjanjian ataupun bai'atul ridwan untuk menyertai perang Khaybar, iaitu seramai 1,400 orang. Kita boleh tengok tajuk sebelum ni kan, 1,400 orang Islam yang berjanji dengan Rasulullah untuk setia kan. Jadi mereka sahaja yang boleh menyertai peperangan Khaybar. Jadi menyebabkan orang-orang munafik ni tak boleh ikut sekali lah, tak boleh ikut sama. Dan satu lagi, kalau perang-perang sebelum ni yang Rasulullah lakukan ataupun yang Rasulullah nak pergi kan, Rasulullah tak akan bagi tahu maksudnya perkara ni adalah rahsia. Maksudnya orang yang tak pergi perang tak akan tahu yang Rasulullah ni akan berperang. Tapi untuk perang Khaybar ni Rasulullah isytihar untuk datang ke Khaybar. Jadi orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay ni dia menyampaikan berita kepada Yahudi Khaybar macam tu. Jadi mereka ni minta bantuan daripada kabilah Ghatfan lah. Mereka minta bantuan daripada kabilah Ghatfan. Kabilah Ghatfan ni antara orang yang berjanji atau membuat janji dengan Rasulullah SAW. Okey. Tapi kabilah Ghatfan ni tak jadi hantar bantuan sebab apa? Okey, kita boleh tengok dekat perenggan yang kedua, muka surat 261 tu. فعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من معه في ذلك الوادي ليقطع ما يصل إلى اليهود من المعونات والإمدادات التي تتوجه إليهم من غطفان. ولما سمع هؤلاء بمقدم رسول الله وقطعه الطريق ما بينهم وبين خيبر. Okey. Dalam perjalanan nak menuju ke Khaybar ni, tentera Islam ni melalui
Kalau kita tambah sikit lah, kat dalam slide tu ada tambahan sikit daripada buku Fiqh Sirah sendiri. Tentera Islam ni dia lalui Bukit Asar. Bukit Asar, kemudian lalu ke Sahabak dan kemudian lalu ke Lembah Ar-Raji'. Maksudnya Rasulullah menggunakan laluan tersebut. Dan kalau Lembah Ar-Raji' ni sangat dekat lah dengan perkampungan kabilah Ghatfan. Jadi kan kabilah Ghatfan ni kan nak hantarkan bantuan kepada Khaybar dan kepada Yahudi Bani Khaybar. Mereka tak jadi hantar bantuan sebab mereka ingat yang Rasulullah dan tentera Islam ni datang ke Ar-Raji' ni untuk menyerang mereka dulu. Okey, sebenarnya Rasulullah melalui jalan tersebut. Dia setelah berhenti di Ar-Raji' sebentar. Disebabkan mereka nampak ataupun melihat tentera Islam berhenti di Ar-Raji', jadi mereka ni tak jadilah untuk hantar bantuan kepada Yahudi Khaybar. Jadi mereka tak jadi hantar bantuan kepada Yahudi Khaybaran. Okay. Okey, kalau dalam ni dalam perenggan kedua tu diceritakanlah mereka ni mendengar tapak kaki Rasulullah SAW dan mereka rasa Rasulullah ni memotong jalan mereka. Maksudnya Rasulullah ada di Ar-Raji' dan mereka pun takut Rasulullah maksudnya serang mereka. Jadi mereka kembali ke perkampungan mereka dan tak jadi hantar bantuan kepada Khaybar dan kepada Yahudi. Izan fasababu ghazwa Khaybar ma'allamahu Rasulullah min a'dadi Yahudi Khaybar ma'a qabilatu walfan al-'aida li kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Lepas tu wa kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ghazwa 1400 maqatil ma baina Faris wa Rajil. Ini adalah bilangan tentera Islam lah, 1400. Ada yang menunggang kuda dan ada yang berjalan kaki. Qala Ibnu Hisham falamma ashrafu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar qala li ashabihi. Okey, dalam Ibnu Hisham berkata bila mana Rasulullah hampir sampai, tentera Islam ni hampir sampai ke Khaybar, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kufu, okey, berhenti. Rasulullah kata berhenti sekejap. Kemudian Rasulullah berdoa, qala Allahumma rabbas samawat wa ma azlalna wa rabbal ardina wa ma aqlalna wa rabbas syayatina wa ma adlalna wa rabbar riyahun wa ma azrayna فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها أقدم بسم الله. Okey. Ini adalah doa Rasulullah SAW sebelum sampai ke Khaybar. Maksudnya Rasulullah ni hampir nak sampai ke Khaybar. Rasulullah minta para sahabat ni untuk berhenti sekejap dan Rasulullah berdoa kan. Rasulullah berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan langit, Tuhan kepada langit kan, yang menaungi dan juga Tuhan kepada bumi, Tuhan kepada syaitan yang disesatkan. Fa inna nas'aluka, kami ni minta kebaikan kepada kampung ini, tu kampung Khaybar tersebut, apa yang ada dalamnya dan apa yang ada pada ahlinya dan apa yang ada dalamnya, dan jauhkanlah kami daripada keburukannya. Dan mereka teruskan perjalanan. Iqdamu bismillah, dengan lafaz bismillah kan. Okay. Okay, lupa. Boleh tengok kat dalam slide, ada ayat Quran yang Ana sertakan sekali. Dari surah Al-Fat kan. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang mukmin. Okey, ini salah satu ayat lah diturunkan kepada orang Islam, maksudnya kepada orang Muslim sendiri kan. Berkaitan dengan Khaybar dan
Kenapa Allah turunkan ayat ni? Pertama, sebab kan Islam ni dah buat perjanjian Hudaybiyah. Dan kalau kita tahu perjanjian Hudaybiyah ni, kalau kita baca balik, kita akan rasa perjanjian ni berat sebelah. Dan maksudnya umat Islam sendiri, orang Muslimin sendiri rasa macam kenapa Rasulullah terima juga perjanjian tu, sedangkan perkara tu kan macam berat sebelah kan. Maksudnya mereka, daripada zahirnya nampak macam tak dapat keuntungan sangat kepada Islam. Tapi sebenarnya hakikatnya dapatlah sebenarnya keuntungan kepada Islam kan, dapat menyebarkan agama Islam sendiri. Jadi Allah turunkan ayat ini sebagai satu kegembiraan sebenarnya. Sebab nanti Khaybar ni akan ditawan oleh Islam, dan kalau kita tahu kan Khaybar ni satu kota yang besar kan. Bila kota besar, ada sangat banyak lah dia punya harta ataupun harta lah dalam kota tersebut yang akhirnya nanti akan jadi milik umat Islam sendiri kan. Cuma pertempuran Khaybar ni dia berlaku sangat banyak sebab sangat banyak kubu yang ada dalam kota Khaybar ni. Dan kubu-kubu tu semua kubu-kubu yang besar lah. Dan orang yang ikut sekali dalam peperangan Khaybar kalau untuk tentera Islam ni tak ramai, hanya 1,400 orang sahaja kan. Tapi kualiti yang mengikuti peperangan tersebut adalah yang betul-betul telah dipilih lah, sebab mereka telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Okay, perangai seterusnya. Wa kana Rasulullah SAW idza ghazza qauman lam يغر عليهم حتى يسبحوا فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. Okay, Rasulullah SAW ni kalau berperang, kalau macam sesuatu peperangan, Rasulullah tak akan serang, tak akan serang pada waktu pagi. Rasulullah ni sampai dekat Khaybar pada waktu malam. Jadi Rasulullah minta para sahabat untuk berehat dululah sebelum menyerang Khaybar. Khaybar ni akan diserang waktu pagi nanti. Lepas azan lah, maksudnya lepas solat semua baru akan diserang Khaybar ni. Okay. Dan semasa paginya, maksudnya bila tentera Islam sampai pada waktu malam, orang-orang Yahudi Khaybar ni tak perasan ataupun tak perasan lah ketibaan. Maksudnya orang Islam ni sebenarnya dah sampai dekat Khaybar, dekat luar kota Khaybar ni. Jadi mereka ni biasalah bila pagi dah siang dah, mereka dah bangun nak pergi kerja, mereka ternampak tentera Islam. Jadi ada yang menjerit lah, maksudnya mereka menjerit Sahu Muhammad wal Khamis. Maksud mereka kata Muhammad dah sampai, dan mereka lari bertempiaran sebab mereka macam tak jangka Rasulullah sampai pada ketika itu. Summa wallu harabi. Okay, faqala Rasulullah Allahu Akbar kharabat Khaybar. Okay, dan bila mana nampak peristiwa tu ataupun nampak perkara tu berlaku, orang Khaybar ni nampak tentera Islam menjerit semua, lari bertempiaran. Dan Rasulullah ni berkatalah kan, Allahu Akbar, hancurkan Khaybar, Allahu Akbar, hancurkan Khaybar. Seterusnya, qala Ibnu Sa'id fa wa'aza Rasulullah an-nas wa farraqa bainahum ar-rayat wa ibtada'at al-ma'arik baina Rasulullah wa ahli Khaybar. وقد تحسنوا بحصونهم وأخذ المسلمون يفتحونها حصنا إلا الحصنين الآخرين الواتح والسلالم فقد حاصروهما رسول الله بضع عشر ليلة. Okay. Kemudian dah sampai di Khaybar ni, Rasulullah membahagikan tentera Islam lah. Okay. Dan Rasulullah ni dan tentera Islam ni bergerak dari satu kubu ke kubu yang lain. Maksudnya mula-mula serang dulu kubu utama. Bila dapat tawan kubu yang utama tu, nanti Yahudi Bani Khaybar semua akan lari ke kubu seterusnya. Maksudnya akhirnya nanti semua kubu utama yang 5 dalam bahagian yang pertama tu tertawan. Mereka akan lari ke kubu-kubu kecil. Yang mana kubu-kubu kecil sebenarnya sukar lah, maksudnya tentera Islam senang nak masuk macam tu. Jadi akhirnya nanti tentera Islam akan menguasai ataupun menawan semua kubu-kubu tersebut kecuali kubu bahagian kedua yang kecil, antaranya kubu Al-Watih wa Sulalim. Sebab nanti mereka dah tak tahan sangat dengan serangan tentera Islam, mereka akan minta berunding lah dengan Rasulullah SAW. Dan serangan ke atas kubu-kubu ni berlaku, kalau dalam ni dikatakan berlaku selama 10 malam.
Kalau dalam buku fiqh sirah 15 hari ke 15 malam macam tu lah. Kekhilafan sikit. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay, perenggan yang terakhir tu, muka surat 261. Ruwiya Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Habban wal Hakim min hadis Barida bin Qasim. Qala lima kana yawm Khaybar akhadha Abu Bakr al-liwa faraja'a wa lam yaftah lahu. فلما كان الغداء أخذ عمر فرجع ولم يفتح له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأدفعن لوائي غدا إلى رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله قال فبات الناس يدوقون ليلتهم أي يتساءلون ويختلفون pendengar ni ceritakan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan panji dipegang oleh siapa? Pertama Rasulullah pada hari yang pertama Rasulullah memberikan panji kepada Abu Bakar lah untuk masuk dulu ke Khaybar ke dalam Khaybar, tapi tak dapat membukanya, maksud tak dapat menawannya lagi. Kemudian dia berikan kepada Omar, sama juga tak dapat kan. Dan bila balik ni Omar bagi semula kepada Rasulullah. Rasulullah kata tak apa, tunggu pada esok hari, nanti panji ni akan berada di tangan orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Yuhibbullah wa rasuluh. Dan mereka ni, tentera Islam ni, macam tertanya-tanya lah siapa orangnya, dan mengharapkan diri mereka orang yang pegang panji tersebut kan. Bila dah as-sabah, kita tengok Ustaz Sallah. Bila mana pagi, mereka ni macam minta dengan Rasulullah, aku ke yang akan pegang panji ni, macam tanya Rasulullah kan. Lepas tu Rasulullah tanya, faqala, tanya dekat orang ramai lah, Aina Ali bin Abi Talib. Kat mana Ali? Rasulullah tanya. Faqila, pasal ada sahabat yang menjawab, huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Dia wahai Rasulullah yang sakit mata ni. Maksudnya Ali ni time tu sakit mata. Jadi para sahabat ni kata, Ali ada kat sana dengan sakit mata macam tu lah. Qala fa'arsalu ilaihim fa'ati bihi. Rasulullah kata kat para sahabat, bawa Ali kepadaku, datangkan Ali kepadaku kan. Jadi Ali datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa Rasulullah fi ainaihi wa du'a. Rasulullah buat apa? Sebab Ali ni kan sakit mata. Jadi bila Ali dah sampai dekat Rasulullah, Rasulullah ni maksudnya meludah ke dalam mata Ali sambil berdoa. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'a. Fabara'a, maka sembuhlah sehingga kan Ali ni dia tak merasa sakit dah. Waja'a tu sakit kan. Ali ni tak merasa sakit ataupun tak rasa sakit ataupun nyeri lah dekat matanya. Kira dia dah sembuh dengan Rasulullah meludah dan juga mendoa ke dalam mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa'atahu ar-rayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bagi apa? Bagi panji tersebut kepada Ali. Faqala Aliun, ya Rasulullah, aqatalahum hatta yakunu misluna. Ali tanya, wahai Rasulullah, adakah aku akan perangi mereka sehingga mereka jadi seperti kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, infazu ala rasulika hatta tanzilu bisahatihim summa du'uhu ila al-islam. Jalankanlah tugas ini kan, masuklah ke dalam kampung halaman mereka dan kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbaruhum bima yajibu alaihim, dan bagi tahu kepada mereka orang Yahudi ni apa yang wajib ke atas mereka daripada hak Allah. Fa wallahi li ayyahdillahu bika rajulan wahidan khairan laka min humran na'im. Wallahi kan, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah lelaki yang engkau adalah lelaki yang diberikan petunjuk daripada Allah, daripada kebaikan. Maksudnya ajaran dulu kepada Islam. Nanti kau akan dapat lagi banyak kebaikan dan juga hidayah daripada kau mendapat unta merah. Unta merah ni adalah kalau dekat negara Arab, unta merah ni adalah unta yang mahal lah. Macam kalau contoh kita nak samakan macam contoh Ferrari kan, maksudnya unta ni mahal kan. Mengajak kepada Islam ni adalah lebih baik daripada mendapat unta merah. Summa kharaja faqatala fakana al-fathu ala yadayhi. Kemudian Ali keluar
dan memerangi mereka, dan al-fatuhu ala yadayhi. Dan Ali ni lah orang yang memegang panji semasa perang Khaybar. Okey. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, perangai seterusnya, perangai yang kedua tu. أما زانك الحصنان فقد ظل المسلمون يحاصرونهما حتى إذا أيقن من فيهما بالهلاك سألوهم أن يخرجوهم ويجليهم ويحقنوا دماءهم ويتركوا له الأموال. Okay. Akhirnya bila dah berperang, kota Khaybar ni dapat ditawan oleh tentera Islam. Maksudnya sebab kubu-kubu utama tu dah dapat ditawan oleh tentera Islam. Jadi akhirnya orang Yahudi Bani Khaybar ni dah tak tahan dengan serangan tersebut, dan mereka ni kira macam menyerah diri lah, hantar utusan untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi biasalah kalau maksudnya kalau perang, kalau sebenarnya sama ada mereka ni dihalau ataupun mereka ni dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya Rasulullah nak bunuh mereka ataupun halau mereka dan bunuh mereka. Tapi summa innahum sa'alu Rasulullah an tubqa Khaybar tahta aydihim ya'maluna fiha wa yazra'unaha. Tapi mereka ni meminta dengan Rasulullah, maksudnya mereka tanya dengan Rasulullah, boleh ke kalau mereka ni nak tinggal juga dekat Khaybar tersebut kan. Mereka nak tinggal dekat Khaybar sebab mereka macam nak memanfaatkan tanah yang dekat Khaybar lah. Kalau Khaybar ni mempunyai banyak tanah-tanah yang subur. Sangat banyak tanah yang subur, cuma kena orang yang pakar tu pun tahu keadaan tanah tersebut. Macam itulah. Jadi mereka minta untuk duduk lagi dekat Khaybar untuk mengeluarkan hasil-hasil lah dekat Khaybar. Li'annahum a'rafuna bi'aradihim, sebab mereka tahu tanah-tanah bumi mereka sendiri kan. Wa'amaru laha walahum syatrun ma yakhruju minha fasalihahum Rasulullah ala dhalika. Okay. Dan Rasulullah ni bagilah kebenaran kepada orang Yahudi Khaybar ni untuk still duduk dekat Khaybar. Tapi ada syarat lah, nanti akan kena bayar jizyah, dan nanti akan ada orang yang akan kutip jizyah tersebut. Maksudnya ada wakil daripada Rasulullah yang akan kutip jizyah daripada Yahudi Bani Khaybar ikut masa-masa yang tertentu. Tapi okay. Cuma kalau dalam buku fiqh sirah, dalam buku fiqh sirah Fiqh Harakah sendiri ada tambahan sikit lah. Ada juga Yahudi Bani Khaybar ni yang dibunuh oleh Rasulullah. Sebab apa? Kan Rasulullah kata Rasulullah ni nak halau mereka. Pada asalnya Rasulullah nak halau, tapi mereka ni kena keluar selai sepinggang. Maksudnya tak boleh bawa harta atau apa-apalah. Kena keluar diri mereka saja. Cumanya ada Yahudi Bani Khaybar ni yang nak keluar tu, mereka sorok-sorok bawa harta macam emas, perak semua tu, sorok-sorok dalam baju lah. Dan bila mana Rasulullah tahu perkara tersebut, akhirnya mereka dibunuh. Mereka dibunuh oleh Rasulullah SAW sebab sebenarnya mengkhianati janji yang seterusnya lah, macam tu lah. Okay. Dan dan ada separuh lagi Yahudi yang masih duduk di Khaybar, meneruskan kehidupan di sana lah. Dan itu je. Seterusnya, perenggan seterusnya, qala Ibnu Ishaq falamma itma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdath lahu Zainab bintu Al-Haris imra'atu Sullam ibnu Mishkam syatu musallayatun mashwiyatun wa kana qad sa'ala ayyu aduun minasyatun ahabbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha az-zira'. Perenggan yang ni cerita macam mana seorang wanita ni cuba untuk meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana racun Rasulullah sempatlah, maksudnya termakan sedikit racun ni kan. Wanita tu siapa? Zainab bintu Al-Haris. Dia adalah isteri kepada Salam ibnu Mishkam yang telah terbunuh lah. Zainab bintu Al-Haris ni, dia cubalah, maksudnya saja berbuat baik dengan Rasulullah, layan Rasulullah dengan baik,
semua tu, tapi sebaliknya dia ada muslihat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanyalah para sahabat, tanya sahabat, bahagian daging mana yang Rasulullah suka? Bahagian daging yang bahagian mana yang Rasulullah suka? Jadi sahabat ni katalah bahagian peha. Jadi bila dah tahu tu, Zainab ni masakkan makanan untuk Rasulullah dan juga sahabat, dan yang bahagian peha tu paling banyak diletakkan racun, supaya Rasulullah ni diracuni lah. Okay, jadi bila dah siap hidangan tersebut diletak kepada para sahabat, maksudnya dihidangkanlah kepada Rasulullah dan juga sahabat ni. Dan bila mana Rasulullah ni nak makan daging tersebut, bila mana nak makan, Rasulullah ni terhenti dan nak masuk mulut. Rasulullah dah sikit je lagi nak masuk mulut, tiba-tiba Rasulullah berhenti kan. Rasulullah berhenti. Rasulullah kata, daging ni ataupun tulang ni beritahu aku dia telah diracuni, macam tu. Jadi Rasulullah minta sahabat untuk panggil lah Zainab ni, panggil Zainab, adakah perkara itu betul ataupun tak kan. Dan dan semasa nak panggil tu, rupanya ada seorang sahabat ni iaitu Bish ibnu Al-Burra ibnu Ma'rur, dah memang termakan daging tersebut dan dia mati. Maksudnya dah laju dah mungkin nak termakan dan dia matilah. Okay, dan beliau wafat kan. Okay. Dan bila mana Zainab ni dipanggil, tanya Zainab, betul ke Zainab ni letak racun dekat dalam makanan tersebut kan. Dan Zainab ni kata betul. Dan Zainab ni kata lagi, kalaulah engkau ini adalah raja, aku akan berehat daripadamu. Zainab kata, tapi kalau engkau adalah seorang nabi, maka daging tersebut akan bagi tahu bahawa engkau ni adalah diracuni. Cerita Zainab kata, Zainab cakap macam tu dekat depan Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau ikut baca fiqh harakah ni, Rasulullah sempat termakan sikit daging tersebut, dan akhirnya sebenarnya sebab kewafatan Rasulullah ni pun sebab racun yang diletakkan oleh Zainab ni. Cuma kesannya lambat dan akhirnya Rasulullah wafat disebabkan racun tu jugalah kesan sampingan sikit. Okay, cuma sahabat Rasulullah Bish ibnu Al-Burra tu meninggal kat situ lah, sebab mungkin dia makan satu besar lah daging tu kan. Okay. Okay, wallazi jazama bihi Az-Zahri wa Sulaiman At-Taimi fi maghazihi annaha aslam wa ikhtalafu ba'da dhalika. Hal qatalaha an-nabi qasasan an Bish amla. Okay. Az-Zahri dan juga Sulaiman At-Taimi kata lepas mana wanita ni dipanggil Rasulullah dan mengaku, dan dikatakan kalau Nabi ni Rasulullah ni seorang Nabi, daging tersebut akan bagi tahu yang daging tu telah diracuni kan. Jadi wanita ni Islam, lepas tu wanita Zainab ni masuk Islam. Cumanya khilaf, adakah Zainab ni dibunuh untuk kisah dia lah, sebab telah membunuh Bish tu. Bish ibnu Al-Burra kan meninggal kan. Cumanya perkara tersebut adalah khilaf. Cuma tak ingat dalam berapa, tapi ada dekat dalam Al-Imbar wal Izzat berkaitan dengan kisah kepada Zainab ni. Sebenarnya Zainab ni tidak dibunuh ataupun tidak dilakukan kisah, sebab kisah ni berlaku ataupun hanya dihukumkan kepada orang Islam. Cuma Zainab ni tak masuk Islam lagi pada ketika itu. Masa tu Zainab tak masuk Islam, tapi lepas Bish ni wafat ataupun wafat kan, barulah Zainab ni masuk Islam. Jadi bila mana Zainab ni masuk Islam, keadaan dirinya adalah merdeka. Jadi perkara yang dibuat sebelum tu tak boleh dihukum. Jadi kiranya Zainab ni tidak dihukum dengan kisah lah, sebab kisah adalah hanya untuk orang yang telah masuk Islam ataupun orang Islam sahaja. Okey, kemudian muka surat 263. Waqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Khaybar bainal muslimin lirajil sahmu walil fars sahman. وفسر ذلك نافع فيما رواه البخاري بأنه إذا كان مع رجل فرس فله 3 أسهم فإن لم يكن فله سهم واحد. Okay, kemudian berkaitan dengan harta rampasan perang itu ghanimah.
Rasulullah membahagikan harta rampasan ni ada dua riwayat. Yang pertama, satu bahagian untuk pejalan kaki dan dua bahagian untuk penunggang kuda. Adapun Nafi' adapun ni riwayat lain kata Rasulullah bagi satu bahagian untuk pejalan kaki tapi tiga bahagian untuk penunggang kuda. Satu bahagian untuk dirinya dan dua bahagian lagi untuk kuda tersebut. Okey. Itu khilaf lah tentang pembahagian harta wanimah untuk perang Khaybar. Okay, wa kan Safiyah bintu Huyai ibnu Akhtab za'imul Yahud baina man usira min nisa'in Khaybar fa'atiquha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an aslamat wa tazawwajuha wa ja'ala maharuha utukuha. Okay. Kemudian berkaitan dengan Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai. Okay. Safiyah bintu Huyai ni sebenarnya adalah bekas isteri kepada pemimpin Yahudi lah. Pemimpin Yahudi Khaybar. Dan dia antara wanita yang ditawan. Tambahan kan daripada buku Fi Harakah sendiri. Sebenarnya ada seorang sahabat ni minta dengan Rasulullah dia nak Zainab tersebut lah. Dia nak Zainab tersebut. Dan Rasulullah kata ambillah Zainab tersebut. Nak Safiyah tu. Jadi Rasulullah kata ambil. Dan tiba sahabat lain kata, sepatutnya Safiyah ni untukmu, ya Rasulullah kan. Dia adalah isteri kepada pemimpin Yahudi Khaybar. So Rasulullah pun ambil baliklah Safiyah tersebut. Rasulullah merdekakan Safiyah dan kemerdekaan tu adalah merupakan mahar untuk perkahwinan Rasulullah dan Safiyah. Kiranya Rasulullah ni berkahwin dengan Safiyah. Okay. Rasulullah berkahwin dengan Safiyah. Dan Safiyah ni sebenarnya antara wanita yang sebenarnya nak masuk Islam lah. Bila mana Safiyah ni tahu berkaitan dengan Islam, dia minta ataupun tanya kepada suaminya kan. Iaitu pemimpin Yahudi tu, dia tanya, boleh ke aku nak masuk Islam kan? Dan bila mana cakap Safiyah kata macam tu, suaminya terus tampar mukanya. Maksudnya dia tak bagilah Safiyah ni masuk Islam. Dan akhirnya selepas pada tu Safiyah ni telah menjadi Ummul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah. Okay, itu balasan lah untuk, maksudnya itu ganjaran lah untuk Safiyah kan. Maksudnya Safiyah ni adalah keterikatan ataupun rasa nak masuk kat Islam, nak masuk dalam Islam. Okay, tajuk yang seterusnya tadi kecil. Qudum Ja'far ibnu Abi Talib min al-Habsyah. Okay, ketibaan Ja'far bin Abi Talib daripada Habsyah. Wa qadama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Habsyah wa huwa fi Khaybar. Ja'far ibnu Abi Talib wa man ma'ahu wa hum 16 rajulan wa imra'atun wa jama'u akhar kanu fil Yaman. Okay. Semasa kat Khaybar ni tiba-tiba sampailah satu rombongan dekat Khaybar, iaitu rombongan daripada Ja'far ibnu Abi Talib. Dan bersamanya juga 16 orang lelaki dan juga perempuan yang daripada Yaman. Maksudnya mereka ni bergabunglah satu rombongan sampai. Okay. Yang diketuai oleh Ja'far. Fa'ashama lahum Rasulullah min al-ghanaim ba'da an asta'zana fi dhalikal muslimin. Okay. Kemudian Ja'far ni yang baru sampai ni, Rasulullah berikan bahagian ghanaim kepada dia dan juga ni lah tenteranya sekali. Selepas Rasulullah meminta izin dengan orang-orang muslimin ataupun tentera Islam pada ketika itu. Okay. Qala Ibnu Hisham, falamma qadama Ja'far ibnu Abi Talib ala Rasulillah qabbila Rasulullah baina aynayhi waltazamuhu wa qala ma adri bi ayyuhuma usarru bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Okay, bila mana Ja'far ni sampai, Rasulullah ni dah lama sangat tak jumpa dengan Sayyidina Ja'far, sebab Ja'far ni pergi ke Habsyah kan. So, jadi Rasulullah dah lama sangat dan Rasulullah berjumpa dengan Ja'far ni dekat Khaybar ni. Dan bila mana nampak Ja'far ni, Rasulullah macam terpegun tengok Ja'far tu. Dan kemudian Rasulullah ni terus peluk Ja'far dan kucup Ja'far. Okay, dan Rasulullah berkatalah kepada Sayyidina Ja'far ni, Rasulullah kata apa? Aku tak tahu mana satu yang aku gembira sebenarnya. Pembukaan kota Khaybar ataupun dengan kedatanganmu, wahai Ja'far. Macam itulah. Maksudnya rindunya Rasulullah dengan Ja'far dan sebenarnya Rasulullah sangat suka lah, maksudnya suka dengan ketibaan Ja'far tersebut. Okay.
Okay. Itulah sikit berkaitan dengan peristiwa peperangan Khaybaran. Okay. Tentang peristiwa peperangan Khaybar. Peperangan ni sebenarnya berlaku agak lama disebabkan kota ni adalah kota yang paling kuat untuk orang-orang Yahudi kan. Seperti yang saya cakap sebelum ni, ada dua bahagian kubu dan setiap kubu tu yang bahagian pertama adalah kubu yang paling kukuh dan kuat dan dalamnya ada 5 kota lagi kan. Memang susah lah untuk buka kota ni dan bila mana dapat tawan kota ni sebenarnya satu bonus ataupun satu kemasyhuran lah untuk orang Islam sendiri. Bila kita dapat satu kota ataupun kita dapat buka satu bandar ni, dia akan jadi pemilikan untuk orang Islam dan akan jadi satu tambahan ekonomi lah kepada orang Islam sendiri kan. Dan akan beri keuntungan kepada umat Islam sendiri. Okay. Okay, jadi kita boleh tengok sikit lah untuk ibarat wa'izat. Cuma ni Ana tak ambil semua. Okay, kita tengok nombor 1. Okay, nombor 1 ni awaluha al-ibar wal-'izat. Okay, awaluha laqad ulimat mimma sabaq anna al-yahud alladhina kanu ya'ishuna ma'al muslimin fil madinah بقبائلهم الثلاث لم يجلوا منها لكفرهم بل كانت الوثيقة الجامعة لمبدأ التعايش بين المسلمين واليهود تنص على أن يهود بني عوف أمة مع المسلمين للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وإنما أجلوا منها بسبب خيانتهم المتوالية. Okey, sebagaimana yang disebutkan sebelum ni, Yahudi ni telah hidup bersama dengan orang-orang Muslimin dekat Madinah. Dan mereka ni tidak diusir pun oleh Rasulullah. Maksudnya Rasulullah ni bagi je orang Yahudi ni duduk dekat Madinah. Tapi dengan syarat lah ataupun dengan perjanjian kan. Dengan ikatan perjanjian. Dan untuk hidup bersama lah dengan orang-orang Muslimin dekat Madinah. Cumanya, berlaku pengusiran ataupun kenapa Rasulullah perangi mereka ni sebab mereka ni khianat. Kalau sekali mungkin Rasulullah maafkan tapi banyak kali mereka buat kan. Hatta Rasulullah dah nak lepaskan mereka pun mereka boleh khianat lagi. Boleh pula nak bawa harta lagi kan. Nak kata tu memang sifat yang ada kat dalam orang-orang Yahudi kan. Dan itu perkara yang patut wajib diperangi lah. Dan ini adalah satu perkara yang terbaik yang Rasulullah buat kan. Maksudnya kita selesaikan satu masalah tu daripada akar umbinya. Bila mana benda tu berterusan berlaku, kita kena buang lah sekali. Kalau tidak nanti akan jadi buruk, akan jadi parah dan merebat dan akan buruk kepada orang Islam sendiri. Macam tu. Okay, itu antara sebab lah kenapa Rasulullah ni menghalau orang Yahudi dan juga membunuh mereka ataupun berperang dengan mereka. Dan satu, mereka ni bergabung, kalau tadi mereka ni meminta pertolongan juga daripada kabilah Watfanan untuk berperang dengan Rasulullah. Okay. Okay, yang kedua. Okay, kita ambil yang kedua tu. Yang kedua berkaitan dengan, ini berkaitan dengan tadi lah, pembagian harta ghanimah. Yang mana wahwa taksimu arba'a akhmasuha, 4/5 daripada harta ghanimah ni diberikan macam tadi yang Ana sebutkan, diberikan satu bahagian kepada orang yang berjalan kaki dan 2 bahagian kepada orang yang menunggang kuda ataupun ada kenderaan lah. Tapi ada riwayat lain kata diberikan satu bahagian untuk berjalan kaki tapi 3 bahagian untuk orang yang menunggang kuda. 2 bahagian untuk kuda, 1 bahagian untuk dirinya. Dan yang kelima tu dibagi kepada siapa? Wal khamis al-baqi yuwazzi' akhmasan ala manassat alaihim al-ayat al-Quraniyah. Okey, bahagian kelima tu diberikan kepada siapa? Mereka dalam ayat surah Al-Anfal ni telah diterangkan ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Okey. من هذا الخمس يوزع من بعده على مصالح المسلمين. Ada pendapat daripada Imam Syafi'i dan juga Hanafi kata bahagian yang kelima ni diberikan kepada ni lah untuk kemaslahatan orang muslimin.
Wa qila yahtasu bi al-khalifah. Tapi ada juga riwayat lain kata diberikan khusus untuk khulafah, maksudnya diberikan kepada Rasulullah. Macam itulah. Okey, itu berkaitan dengan pembahagian harta ghanimah. Okey, yang ketiga, salisuha jawaz isyraku ghairul muqatilina fil ghanimah mimman hadara makanul qital. Okey, yang ketiga ni berkaitan dengan keharusan harus untuk kita ni, untuk tentera Islam berkongsi harta ghanimah dengan orang yang tidak masuk peperangan sekali. Contoh Ja'far tadi, Ja'far dan tenteranya kan Rasulullah bagi harta ghanimah kepada Ja'far, tapi selepas minta izin dengan tentera muslimin lah pada ketika itu. Okey. Cumanya ada pendapat yang kata peringatan kedua tu, wa'lam anna riwayatul Bukhari fi hadzal khaliyah 'an at-taqi bi-istizanul muslimin. Pendapat riwayat Bukhari kata Rasulullah ni tak minta pun izin dengan orang muslim, Rasulullah bagi je. Okey. Tapi kalau Baihaqi kata Rasulullah ni minta izin dulu dengan orang muslim ataupun tentera Islam pada ketika itu, sebab nak jadi adil lah. Sebabkan Ja'far ni tidak menyertai perangan tapi dapat harta ghanimah. Dia Rasulullah minta izin dulu, dan lepas dapat izin daripada tentera barulah Rasulullah bagi kepada Ja'far. Okey. Lepas tu kita ambil yang sekejap. Okay, kita ambil yang ke satu lagi lah, kita ambil yang kelima. Masyru'iyatu takbil al-qadim wa iltizamuhu. Okay. Berkaitan dengan tadi diceritakan bila Ja'far sampai ni Rasulullah terpegun dan terus Rasulullah peluk Ja'far, dan kemudian lepas Rasulullah peluk, Rasulullah kucuk lah Ja'far kan, maksudnya sebab dah lama tak jumpa, jadi Rasulullah buat perkata tersebut. Okay. Jadi apa hukum ataupun boleh ke buat macam tu kan? Okay. Wa huwa mimma la na'lam fihi khilafan mu'taddan bihi idza kana qadiman min safar aw tala al-ahd bihi. واستدلوا علماء في ذلك بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومه من الحبشة. Okay. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. Okay. Tadi lah Rasulullah buat maksudnya memeluk Ja'far. Lepas tu okay, kita tengok وروي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد ابن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي يجر ثوبه فاعتنقه وقبوله. Okey. Ni cerita yang kedua pula. Tadi cerita berkaitan dengan Ja'far. Rasulullah dah lama tak jumpa, bila jumpa Rasulullah peluk Ja'far. Yang kedua, bila mana Zaid ibn Harithah sampai ke Madinah. Zaid ibn Harithah ni lama dah tak jumpa Rasulullah, mungkin safar dan sebagainya. Okey, tak pasti. Cumanya bila dah sampai ke rumah Rasulullah ni, Zaid ni buat apa? Fa'atahu, sampai faqara'a al-bab, ketuk pintu, faqama ilaihi nabi. Bila Nabi nampak Zaid ni, Nabi macam gembira, dan terus Nabi peluk lah dan kucuk Zaid ni. Okey. ويشكل عليه في ظاهر ما رواه الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أين حنينه؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. Ini cerita yang ketiga. Tadi kita ada 3 cerita. Pertama berkaitan dengan Ja'far. Dah lama tak jumpa Rasulullah, bila dah jumpa Rasulullah datang dan peluk Ja'far. Kedua berkaitan dengan Zaid. Okay. Zaid ibn Harithah. Okay. Dah lama juga tak jumpa Rasulullah, jadi bila dah sampai kat Madinah terus datang jumpa Rasulullah. Perkara yang sama Rasulullah buat kepada sebagaimana Rasulullah buat kepada Ja'far. Yang ketiga, ada seorang lelaki ni tanya dekat Rasulullah, kalau seorang sahabat kita ni datang nak jumpa, adakah kita ni perlu macam peluk ke kucuk dia, ataupun kita sekadar salam biasa? Okay, Rasulullah kata tak perlu kucuk atau peluk dia, cuma salam biasa sahaja. Jadi yang mana yang maksudnya yang dibolehkan kan? Okay, wa jawabul iskal. Okay, jawab dia. Anna su'alu rajul fi hadzal hadis 'anil liqa'at
al-mu'tadas al-mutakarrirah baina rajul wa sahibihi. Okey, berkaitan dengan yang ketiga, seorang lelaki yang bertanya tu, dia tanya ni perjumpaan lelaki dengan seorang sahabat dengan sahabat lain perkara yang biasa. Contoh, hari ni jumpa, esok jumpa lagi. Maksudnya jumpa hari-hari lah. Jumpa hari-hari. Okey. Wa takbilu aw intizam amru ghairu marghub fihi fi misal hadzal hal. Okay, jadi kalau kita macam nak kucuk ke nak peluk tu, tak perlulah perkara tu. Sebab nanti takutlah perkara lain yang berlaku. Jadi Rasulullah macam tak galakkan. Kalau orang tu kita jumpa hari-hari, sekadar kita salam biasa. Maksudnya kita jumpa orang tu, tanda hormat bagi salam dan salam berjabat tangan macam tu. Dan itu, okay. Amma ma fa'alahu Rasulullah min dhalika binisbah li Ja'far wa Zaid fa innama kana dhalika ala atharu qudum min safar. Okay. Jadi apa yang Rasulullah buat kepada Ja'far dan juga Zaid itu adalah perkara yang lain. Contoh kita jumpa, kita dah lama tak balik Malaysia. Lepas tu kita balik Malaysia, dah setahun ni. Balik Malaysia, kita nak peluk sepupu perempuan kita ke adik kita. Okay, itu dibolehkan. Maksudnya digalakkan lah sebab kita dah lama tak jumpa. Tanda kerinduan kita, rasa kasih kita kepada orang tersebut. Tapi kalau kita jumpa hari-hari, sekadar biasa, salam biasalah. Macam tu. Sebab macam Islam ni sangat menjagalah umatnya kan. Kadang-kadang kalau kita terlebih, walaupun dalam sesama jenis pun boleh jadi satu benda jugalah. Maksudnya kalau boleh jadi macam kita akan tersuka dekat orang tu. Perasaan-perasaan tu ataupun hasutan syaitan tu akan ada lah kan. Akan ada lah untuk perkara-perkara tersebut. Jadi kita perlulah jauhi perkara tersebut kan. Okay, itulah yang Rasulullah pesanlah kepada umat Islam sendiri. Sebenarnya berjabat tangan bagi salam itu adalah satu benda yang dah adi dan biasa, dan itu pun tanda kemesraan dan juga kasih sayang kita juga kepada orang tersebut. Okay. Okay, itu je lah. Okay, lain tu nanti boleh baca sendiri insyaAllah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Hari ni habislah untuk peristiwa Khaybar. Dan banyaklah sebenarnya yang kita boleh ambil dan iktibar daripada peristiwa Khaybar ini sendiri. Dalam peristiwa ni, macam mana Rasulullah SAW ni, bijaknya Rasulullah ni memerangi Yahudi Bani Khaybar ni, memerangi daripada akar umbi nilai. Sebab mereka ni telah berkhianat dengan Rasulullah sangat banyak kali lah. Jadi Rasulullah pun memerangi mereka. Dan ini satu bonus lah bila mana tentera Islam sini ataupun umat Islam ni dapat membuka kota Khaybar. Sebagaimana anda cakap tadi, kota Khaybar ni adalah kota yang besar dan tempatnya pun subur. Jadi bila mana diusahakan akan beri keuntungan dan juga keuntungan lah kepada umat Islam sendiri kan. Dan satu lagi pengajaran yang kita boleh ambil berkaitan dengan risalah Islam ni adalah sebagai matlamat utama kebendaan. Ini kita boleh ambil daripada peristiwa bagaimana Rasulullah ni meminta Sayyidina Ali untuk membuka ataupun memegang panji lah kan untuk perang Khaybar ni. Ali tanya, lepas Rasulullah dah sembuhkan mata Ali ni, Rasulullah bagi panji tersebut. Ali kata, Ali tanya kepada Rasulullah, kita perangi mereka ni sampai nak jadi macam kita ke? Maksudnya nak jadi hebat macam kita ke? Itu ke perkara utama kan? Rasulullah kata, jalanlah engkau untuk buka kota ini, dan lepas dia dapat buku kota ni, serulah kepada Allah dulu. Dan perkara yang hak yang perlu diseru, itu perkara utama. Maksudnya kita mengajak kepada Islam ni, perkara utama kita perlu fahamkan orang adalah berkaitan dengan perlu mentauhidkan Allah SWT sendirian, berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman itu sendiri. Okay. Dan peristiwa ini pun juga macam Ana kata sebelum ni, Yahudi Bani Khaybar ni tetap duduk dekat Khaybar untuk mengusahakan tanah lah, untuk mengusahakan tanah, dan nanti cukai akan dibayar, dan adalah nanti wakil sahabat itu Abdullah bin Rawahah yang akan mengambil cukai tersebut. Cuma ada satu peristiwa yang mana Yahudi ni cuba dah nak menyogok Abdullah bin Rawahah ni, nak menyogok, nak bagi inilah supaya maksudnya tak ambil lagi jizyah daripada mereka kan. Tapi Abdullah bin Rawahah ni berpegang teguh kan dengan prinsip Islam. Aku tak akan terima perkara ni daripada orang Yahudi. Sebab perkara ni sangat keji dan juga sangat buruk lah. Okay. Kalau kita tengok realiti sekarang, kalau dalam politik memang perkara tersebut macam ni sentiasa berlaku lah.
Kadang kita tak perasan kalau untuk seorang pimpinan ni sebenarnya tak boleh untuk seorang pimpinan ni ambil satu hadiah ataupun satu hadiah lah kan. Kalau rasuah ni dia tak akan cakap lah benda tu rasuah, dia akan cakap ini adalah hadiah untuk kau. Tak boleh ambil perkara tersebut. Nak jadi seorang pimpinan sebuah negara ni memang adalah susah lah sebenarnya. Tapi nanti orang aku persoalkan, sebenarnya aku memang betul-betul nak bagi hadiah. Niat dia. Kita ni tak boleh tahu niat orang tu macam mana. Kalau contoh kita tahu niat orang tu macam mana, contoh kita tanya pencuri, okay, niat kau apa untuk curi? Mesti dia kata aku nak bantu mak ayah aku. Ataupun aku mencuri ni sebab nak tolong keluarga aku. Sebab berkaitan dengan niat ni tak boleh diukur kan. Jadi kalau pimpinan dia tak boleh ambil hadiah daripada orang lain. Kalau orang tu dia baru kenal ataupun orang tu yang tak biasa bagi dia hadiah, boleh ambil hadiah kecuali perkara tu adil. Contoh macam ahli family bagi hadiah ke, dan nilai hadiah tersebut adalah kebiasaan yang dilakukan ataupun kaum tersebut memang biasa terima hadiah. Jadi itulah berkaitan, kalau nak cerita berkaitan dengan tajuk rasuah tu memang sangat panjang dan banyak lain. Kita boleh baca lagi berkaitan dengan perkara tersebut. Cuma itu memang realiti lah dalam politik politik di seluruh dunia pun macam tu. Kau tengok sendiri dekat zaman Rasulullah pun ada juga orang-orang bukan Islam ni memberi rasuah atau sogokan. Okay. Itu saja kot. Okay, itu sajalah untuk hari ini. Nanti bolehlah tengok balik atau baca balik berkaitan dengan sirah ni. Ulang kaji balik. Walaupun perkara ni dah biasa kita baca kan. Dan insyaAllah untuk minggu depan kita akan masuk tajuk seterusnya. Kita akan masuk tajuk baru insyaAllah. Dan nanti kalau dan insyaAllah kita dah nak sampai ke Fathu Mekah lah kan. Nanti kalau ada apa-apa kesalahan, mungkin kesalahan fakta yang anda sampaikan, nanti boleh sampaikan kepada peringkat pengajar lah untuk anda betulkan di kelas yang seterusnya. Jadi semua yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT, datang daripada diri anda. Dan hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.